Assalamualaikum. Salam Jumaat yang penuh berkah, penuh bahagia. Sebenarnya kita mengharapkan Jumaat, setiap hari Jumaat ni kita nak semuanya berada dalam keadaan bersyukur dan juga gembira sebenarnya. Kan sebab hari Jumaat ni kalau kita lihat sebenarnya banyak amalan-amalan yang kita boleh buat untuk menggembirakan orang lain, seperti bersedekah. Betul, itulah dia barakah hari Jumaat 26 Januari 2024. Baru saja saya bercerita dengan Fariha, begitu cepat dia dah sampai penghujung Januari. Ya Allah, sekarang, cepat kan? Cepat betul. Jadi di sini saya masih rasa keperitan 2023 belum habis lagi. Belum lagi. Nak bertanya, apakah resolusi Fariha? Dia kata mental health harus dijaga, betul? Betul lah. Tahun ni kita nak bertenang je. Mental health tu yang penting. Sebab kita sebagai isteri, kalau kita jaga mental health kita, sebenarnya automatically akan kita menjaga mental health suami kita. Itu yang betul sekali. Sebab saya baru cerita dengan Fariha, mental saya kacau sepanjang Kenapa macam ni? 2 minggu ni. Sebab Piala Asia punya pasal untuk lelaki yang jantan seperti saya, rakyat Malaysia di sini, harimau Malaya di hati. Bila kita kalah 2 kali itu, mental saya kacau. Isteri saya pun lembut hati, nasib baik dia lembut. Kenapa ni awak ni kan? Awak tak faham, saya cakap. Tapi bila Piala Asia, permainan yang terakhir tu, Alhamdulillah, 3-3 sama Faisal Halim, itulah namanya. Yes! Kita buka news dia sekarang juga. Jadi di sini kita membaca. Terima kasih Harimau Malaya di atas usaha yang dilakukan menyekat impian Korea Selatan bergelar juara untuk pusingan seterusnya kan di Kumpulan E. Dan di sini Perdana Menteri Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan terima kasih melalui ciapannya di X dan kepada skuad Harimau Malaya yang berjaya memberikan tentangan sengit kepada Korea Selatan. Kalau kita tengok di ruang tangga FIFA tu kan, begitu jauh jurang kita dengan Korea Selatan. Benar. Tapi dengan perlawanan terakhir ini dia meramalkan macam tournament Piala Asia kita jugalah. Awal-awal kita kalah, lepas tu gol kedua masuk, lepas tu kita kalah, tiba-tiba seri. Saya nak tanya masa yang gol terakhir tu yang menyerikan kedudukan, awak masa tu macam mana tu? Masa tu saya tengah macam jangan jerit kuat sangat, besok kita on air MHI, jangan jerit kuat sangat. Tapi alhamdulillah tahniah kepada skuad Harimau Malaya. Tapi dalam kegembiraan rakyat Malaysia masih ada yang gusar, terutamanya bangsa-bangsa banjir kita di 4 daerah. Okey, kita lihat di 4 daerah itu di Terengganu nampaknya ada peningkatan jumlah mangsa banjir. Sebenarnya selain daripada Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga Johor turut terkesan disebabkan banjir. Ini baru berlaku. Kita kalau tahun lepas di hujung Januari dah cukup reda. Betul. Tapi nampaknya lain pula. Jadi di sini apa yang kita nampak, bangsa banjir di Terengganu paling tinggi dan di Kota Tinggi pula kembali dilanda banjir, dan ini merupakan gelombang yang keempat yang dialami Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Jadi selepas lebih seminggu pulih daripada banjir, Kota Tinggi dilanda sekali lagi. 2 pusat pembinaan sementara dibuka pada malam tadi pada pukul 12 malam. Manakala ini di Pahang, Sungai Tembeling ya? Ya, saya. Dan juga kita Sungai Lembing, bukan Tembeling. Jadi ini antara kawasan-kawasan yang terkesan. Kita mendoakan, sama-sama kita doakan untuk hari Jumaat ini bersama untuk bangsa-bangsa banjir supaya segala urusan mereka dipermudahkan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi pada pagi ini juga kita ingin berkongsi pendapat dengan penonton-penonton kita di luar sana. Mungkin boleh kongsikan di laman Facebook dan juga YouTube kita tentang bajet sekolah dan bajet hari raya, memandangkan sekolah bermula pada 11 hari bulan Mac, kita mula berpuasa 12 hari bulan Mac. Ya, itu yang sebenarnya menjadi konflik kepada ibu bapa dan para penjaga yang ada anak-anak ni. Sebenarnya kita nak melihat bagaimana pengurusan kewangan yang cukup membantu kita sebenarnya. Sekarang dah bulan 1, dah hujung bulan 1. Jangan pendek. Bulan 2 kita hanya berapa? 29 hari. Lepas tu, alah. Itulah dia. Aduh, takutnya. Persediaan harus dimulakan sekarang, dan apa yang akan menjadi keutamaan, kongsikan pendapat bersama dengan kita di MHI, dan kita berehat seketika sekarang ini ya. Selepas ini kita akan bincangkan berkenaan ini, dan kita dengar dulu bagaimana pandangan orang ramai berkenaan dengan isu ini. Mempunyai seorang anak, Aisyah Muhammad Luqman, yang baru nak masuk darjah 1 bagi sesi 2024. Pada saya, kedua-dua pun penting, tapi sekiranya perlu membuat pilihan, saya rasa
bajet untuk persekolahan adalah lebih penting kerana pendidikan anak-anak adalah lebih utama. Jadi untuk Aisyah pada tahun ni kita daftarkan Aisyah ke sekolah swasta. Jadi bajet untuk Aisyah kita spend dalam untuk yuran 2,000 lebih macam tu, tak termasuk baju dan peralatan sekolah, mungkin mencecah kepada RM3,000 juga. Untuk bajet raya, kita termasuk baju raya, tudung raya, kasut raya, duit raya, perjalanan balik ke kampung untuk beraya, ia mencecah juga RM2,000. Saya mempunyai 2 orang anak yang bersekolah di sekolah menengah berasrama dan seorang yang bersekolah di sekolah rendah. Antara bajet sekolah dengan bajet hari raya, pada saya bajet sekolah lagi pentinglah berbanding bajet hari raya. Sebab bajet sekolah melibatkan banyak perkara, iaitu bayaran yuran, alat tulis, buku-buku, pakaian, keperluan lain terutama yang duduk dekat asrama dan banyak benda lah. Kalau macam untuk bajet hari raya, pada saya cukup sekadar ala kadar je lah. Peruntukan yang saya tetapkan untuk perbelanjaan sekolah, saya tetapkan peruntukan sebanyak dalam RM2,000. Untuk raya, lebih kurang RM1,000 lah. Saya ada 2 orang anak, Aaron dan Adrian, yang mula bersekolah tadika tahun ni. Antara bajet sekolah dengan bajet raya, yang mana penting pada saya, dua-dua sama penting. Tapi sebab anak saya dua-dua baru start sekolah tahun ni, so saya rasa sekolah dululah. Untuk sekolah anak saya, seorang dalam RM2,000. So bajet raya belum lagi set. Tapi sebelum ni raya kita beli baju raya. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, keempat, kelima. Tapi tahun ni mungkin kurang sikit lah. Kita buat raya pertama, raya kedua, raya ketiga, kita recycle je lah Itulah di antara pandangan rakyat Malaysia. Wow, ada yang sampai belanja RM2,000 untuk seorang anak ke sekolah. Mungkin sekolah swasta atau mungkin ada syarat-syarat yang tertentu di sana. Tapi macam mana pula pandangan anda semua? Kongsikan di Facebook dan juga laman YouTube kita, insya-Allah. Dan kita akan berbicara tentang soal bajet. Puasa, hari raya, sekolah, apa yang menjadi keutamaan? Okey, kita cakna dan kita ukur baju di badan sendiri. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini di MHI. Kita bertemu kembali dalam Malaysia hari ini. Sementara tu sebenarnya tadi bila dah kata kita nak bagi kalian peluang untuk membuat soalan dan berkongsi soalan-soalan kalian, pandangan kalian berkenaan dengan bajet raya dan sekolah nanti. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dahulu kepada anda, ini sebuah bingkisan berkenaan dengan gajah yang comel. Bayangkan, kita tahu pastinya kalau pergi zoo negara, gajah ni akan menjadi daya penarik kepada pengunjung-pengunjung di zoo negara. Sebab ramai yang akan bertanya, mana Sibol? Mana Siti? Kami difahamkan Sibol dan Siti ni antara haiwan yang diminati ramai. Umur Sibol 46 tahun, manakala Siti 45 tahun. Dan pastinya bila kita bercakap berkenaan dengan haiwan ini, bagaimana sebenarnya hubungan Sibol dan juga Siti dengan Mahut. Mahut ni penjaga gajah. Jadi bagaimana kita nak lihat kerendah mereka? Kita sama-sama saksikan. Kalau terjadi apa-apa macam sakit ke apa ke, mungkin saya sedih sangatlah. Menempatkan hampir 4,000 ekor haiwan dari 400 spesies terdiri daripada mamalia, reptilia dan burung. Zoo negara yang ditubuhkan pada tahun 1963 masih mengekalkan keunikan yang tersendiri. Antara yang sentiasa mencuri tumpuan pengunjung di sini ialah 2 ekor haiwan mamalia, Sibol dan Siti. Sibol berusia 46 tahun, berasal dari Kuala Gandah, manakala Siti 45 tahun pula berasal dari Bukit Fraser, membesar di zoo ini sejak kecil.
Gajah lazimnya dilihat sebagai haiwan yang gagah dan perkasa. Namun siapa sangka gajah mempunyai sifat yang tidak diduga. Menurut Muhammad Effendi Razwan, 42 tahun, dia yang diberi tanggungjawab sebagai penjaga gajah atau mahud sejak 15 tahun lalu, akui perlu sentiasa sabar akan kerana 2 ekor gajah betina ini. Sibol ni dia manja. Ngada-ngada tu pun ada. Tapi bila saya bersama dia tak akan buat perangai lah. Tapi bila ada orang awam ke apa, dia tahu kita tak marah dia. Macam itulah dia akan mengada-ngada. Macam Siti ni pula, dia memang betina tapi dia punya hormon tu lebih ke kejantanan sikit lah. Dia tak sama macam betina lain. Pasal dia ada gading pendek. Kalau boleh nampak, ada gading pendek. Dia hormon dia tak sama lah. Kebanyakan betina dia tak ada gading. Gading dia ada tapi sebelah dalam dia kecil. Jika haiwan lain boleh bermanja dan berkasih sayang, namun tidak bagi Sibol dan Siti. Menurut Effendi, gajah merupakan haiwan yang akan menganggap penjaganya sebagai tuan, bukannya kawan. Oleh itu, beliau akan bersikap tegas dengan 2 gajah betina yang dijaganya itu. Akui Effendi, bukan mudah untuk menjaga si gagak ini pada peringkat awal. Dia mula-mula tu memang kita agak sukar lah nak jaga dia sebab gajah kan. Tapi bila dah lama-lama kita dah dapat dan dia dah dengar arahan kita apa semua, dah kat situ pun dah jatuh kita sayang apa semua. Dia betul-betul gajah ni satu lain lah. Dia macam haiwan lain kita boleh manja-manja. Boleh jinakkan dia apa semua, boleh gurau dengan dia. Macam gajah tak boleh. Dia bukan macam spesies itu. Dia spesies kita kena jadi bos. Bos baru dia boleh dengar arahan kita lah. Tapi kalau kita bermanja dengan dia, anytime dia boleh attack kita lah. Setiap hari, dia perlu memastikan emosi Sibol dan Siti berada dalam keadaan yang baik. Tu kita kat sini, macam saya, pagi kita kena tahu mood dia dulu. Sebelum kita buat kerja, kita kena check dia dulu. Kesihatan dia, mood dia, yang penting mood lah. Pertama mood and kesihatan. Kalau macam telinga dia tegang tu, dia ada masalah sikit lah. And then dia bukan marah dengan kita, kerana dia ada benda yang ganggu dia. Betul mata dia biasa kalau dia normal, dia kecil je. Bila dia ada masalah sikit ni, mata dia akan besar. Dia terbiak sikit lah, macam... Oleh itu, Effendi perlu sentiasa meluangkan masa bersama mereka seperti memandikan mereka, disusuli dengan senaman ringan. Okey, kalau anda lihat, inilah salah satu rutin yang akan dilakukan oleh Encik Effendi dan juga gajah yang akan ada kat sinilah. Dan ini juga adalah satu rutin untuk merapatkan lagi antara mahud ataupun penjaga gajah dengan gajahnya sendiri. Siti? Lebih istimewa, Sibol dan Siti tidak akan merasakan mereka dikurung. Ia sejajar dengan konsep mesra haiwan zoo negara. Persekitarannya direka khas mengambil kira faktor habitat asal, keselamatan pengunjung dan kebajikan haiwan. Kalau terjadi apa-apa macam sakit ke apa ke, mungkin saya sedih sangatlah. Sebab kita pun dah lama dengan dia, macam mana pun macam itulah. Macam saya, walaupun saya cuti pun teringat dekat sinilah, kat dalam zoo ni. Apa dia buat, dia makan ke belum, dia okey ke. Kadang-kadang kita ada telefon kawan tanya kan okey ke tak. Sebab dia walaupun kita berbulan-bulan kita tak jumpa dia pun, dia masih tetap ingat macam mana pun. Dia gajah, ingatan dia sangat kuat. Walaupun kita jaga dia baik macam mana, dia akan ingat sampai bila. Sudah 60 tahun zoo negara beroperasi. Pasti beribu kisah yang disimpan. Akui timbalan Presiden Zoo Negara, Datuk Rosli Lana, 73 tahun,
memang sukar untuk memastikan haiwan di sini berada dalam keadaan baik. Namun mereka akan lakukan apa saja bagi menjamin kehidupan haiwan-haiwan di sini. Untuk keterjaminan haiwan-haiwan yang ada di zoo negara ini, kita mempunyai staf yang berpengalaman antara 20, 30 dan 40 tahun untuk menjaga haiwan yang ada di dalam zoo negara ini, hampir 4,000 ekor. Semua spesies menjadi 4,000 ekor. Dan untuk menyambut 60 tahun Jubilee Intan, waktu itu pada 27 hari bulan 1, dan kita memberi kemasukan percuma kepada kanak-kanak dan juga untuk masuk percuma kepada warga mas 60 tahun. Kawasan seluas 63 hektar yang terletak di pinggiran ibu kota ini bukan sahaja menjadi tempat kunjungan ramai, malah merupakan rumah kepada spesies-spesies terancam bagi dijadikan tatapan dan rujukan generasi akan datang. Walaupun nampak tegas orang je Encik Effendi, tapi menyerlah juga kasih dan sayangnya terhadap Siti dan juga si Bull. Gajah ni tak akan lupa. Kita tunjukkan kasih sayang, dia akan ingat sampai bila-bila. Kepada mereka yang pergi zoo negara, jangan nak main mata, nak main cucuk-cucuk. Gajah tu ingat nanti. Dan juga tanya kepada Siti Aminah, wartawan kita. Berani betul. Kalau kat sini pijak semut tak mati. Tahniah Aminah Saleh. Well done to you. Mandikan gajah. Baiklah, kalau kita cerita tentang keberanian, kepada ibu dan bapa di luar sana, harus berani menghadapi realiti kerana sekolah akan bermula 10 dan 11 hari bulan Mac untuk sesi persekolahan 2024 dan 2025, dan juga Hari Raya Puasa jatuh 1 bulan selepas itu. Macam mana dengan bajet kita menyediakan rumah dan juga anak-anak untuk alam persekolahan dan juga Hari Raya. Jadi kita bersama dengan Dr. Umi Hamidatul Muhammad Sofian Lee, Pensyarah Kanan, Pengurusan dan Pentadbiran Korporat, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Nas. Selamat tahun baru. Kan baru saja kita bercerita cepat betul Januari berlalu. Ya, betul. Dan tiba masanya untuk kami, ibu dan bapa, meleleh peluh-peluh kita supaya memikirkan bajet. Jadi mungkin kita nak mulakan wawancara ini dengan Dr. Umi, nak menyatakan apakah yang harusnya menjadi keutamaan, prioriti. Silakan, Dr. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah kepada Malaysia hari ini untuk kick start pada saya lah tahun 2024. Tajuk pun tengah hangat untuk kita bincangkan, ya, Nas. Okey. Kalau kita tengokkan bila kita bercerita tentang bajet antara bajet raya dan juga bajet persekolahan, bagi saya kedua-duanya adalah penting. Maksudnya cuma dalam hal ini kalau kita tengok bilakah bermulanya sekolah dan juga bila persediaan hari raya itu bertindan. Bertindan tu maknanya tak lama, Nas. Hanya berbeza sebulan daripada tarikh kedua-duanya lah. Jadi bagi saya ataupun saya rasa Nas sendiri, kita pun dah berbincang secara informal tadi. Yang pertama sekali kita perlu menetapkan prioriti. Maksudnya yang mana yang lebih penting? Adakah persekolahan ataupun bajet raya itu sendiri? Dalam hal ini selalunya kita akan kaitkan dengan dilema persediaan lah. Kan? Dan kalau kita tengok di sekolah di Malaysia ni, bila kita kata mula alam persekolahan sesi akademik 2023 bergerak ke 2024, apa yang kita perlu lihat adalah kos penyediaan. Kalau kita ada satu anak, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Namun di Malaysia ada sebahagian, kita ada 2, 3, 4. Walaupun Nas ni ada berapa orang anak? Saya ada 3 orang anak. Yang masih bersekolah. Lepas tu sekolah biasa, lepas tu kafar lagi dan sebagainya. Ya, okey. Sama juga kalau kita tengok VT tadi, ada yang seorang ibu menyatakan bahawa kos untuk penyediaan persekolahan anak hingga mencecah RM2,000. Saya tak percayalah. Sekolah mana tu RM2,000? Kan? Doktor, tolong terangkan, Doktor. Ya, okey. Jadi macam yang saya katakan tadi, sebenarnya prioriti untuk persekolahan sebanyak mana bajet yang kita sediakan adalah melihat kepada di mana anak kita bersekolah, berapa jumlah anak kita dan apakah kos-kos yang perlu kita tanggung untuk memastikan bahawa
permulaan persekolahan itu dapat dilancarkan ataupun dilaksanakan dengan baik. Dan kita mesti tahu, kalau di Malaysia kita ada satu terma, raya itu sebulan. Kan? Ya. Dan benda itu dibawa selama bertahun-tahun lah. Betul. Dan bagi saya, dalam keadaan ekonomi sekarang ataupun dalam keadaan ekonomi semasa yang agak mengekang, yang agak apa kita boleh katakan tidak sesuai lah lagi kita applykan raya itu adalah sebulan. Dan dalam konteks yang Nas tanyakan kepada saya tadi, bagaimana kita nak membezakan antara prioriti-prioriti tersebut, bagi saya kita utamakan persekolahan terlebih dahululah. Dari segi kos penyediaan buku sekolah, pakaian seragam misalnya, pembayaran yuran. Dan saya juga tidak terkejut jika ada sebahagian daripada ibu bapa dan penjaga masih lagi tidak mampu melunaskan bayaran yuran 2022 dan 2023 yang sedia ada. Ya, masih lagi ada yang tertunggak. Walaupun pada ketika ini fasa persekolahan sudah sampai ke penghujungnya dan kita nak masuk kepada fasa baru. Itulah mungkin saya boleh kongsikan sikitlah. Jadi pengambilan kita di sini, keutamaan prioriti ukur baju di badan sendiri. Anak-anak harusnya dijadikan keutamaan, dan kedua ni raya sebulan. Aduh, mungkin satu konsep yang kita pedih untuk kita telan, tapi mungkin kita kena menghadapi realitinya lah. Jadi di sini doktor ada cerita tentang kos setiap anak untuk ke sekolah. Jadi secara purata lah, satu kepala. Kita kira saja bukanlah satu kepala. Seorang anak, berapa kosnya secara purata? Macam kalau kita dengar tadi, kalau kos 2,000 tu, itu saya rasa sekolah swasta. Mungkinlah. Jadi pandangan doktor bagaimana? Okey, baiklah. Sebenarnya kalau kita tengok tentang berapa banyak kos yang kita boleh tetapkan mengikut kepada anak, sebenarnya dia banyak faktor yang mempengaruhi, Nas. Yang pertama sekali kita tengok tahap pengajian anak tersebut. Adakah berada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah. Sama ada dia bersekolah di sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta. Kerana kita tahu kos yuran pengajian ini adalah berbeza. Kalau sekolah swasta adalah lebih 2 kali ganda daripada kos kita boleh katakan sekolah kebangsaan. Selain daripada itu, kita boleh tengok kos-kos lain. Namun begitu, mungkin saya boleh kongsikanlah ada beberapa pecahan yang boleh kita lihat, misalnya melibatkan yuran pengajian. Yes. Yuran pengajian di mana anak itu bersekolah, sama ada di sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta. Yang kedua adalah kos melibatkan keperluan asas anak untuk bersekolah. Misalnya macam pakaian seragam, kan. Tengok tahun lepas anak kita pelajar biasa. Kemudian bila masuk tahun baru ni dilantik pula sebagai pengawas sekolah, Nas. Itulah dia. Bila jadi pengawas pula, kita happy, kan? Kita memang bahagia untuk anak kita, tapi kita juga sebagai ayah, saya fikir kat belakang, alamak, baju biru, baju purple ni semua ada mahal sikit lagi. Kan, harganya berbeza dengan yang biasa dipakai. Peralatan sekolah pula, Nas, kita boleh tengok pensel warna, kertas lukisan dan sebagainya. Kalau itu benda yang wajib beli dan perlu beli. Selain daripada itu, Nas, kita perlu tengok juga dengan kos pengangkutan. Kos pengangkutan tu termasuk kos dia nak ke sekolah. Bagaimana? Adakah kita perlu ambil untuk barang minyak lah, harga kos minyak kita. Kemudian mungkin dari segi kita ambil taksi misalnya, ataupun sekarang orang banyak pakai e-hailing, kan, Grab dan sebagainya. Ataupun kos kita boleh katakan bas sekolah pun kita nampak sekarang ni dalam usaha untuk ditingkatkan jumlahnya daripada yang asal. Kemudian antara kos-kos lain, mungkin kos tambahan. Ada sebahagian daripada ibu bapa mengambil inisiatif tambahan untuk menghantar anak mereka ke tuition, kelas tambahan, ataupun itu kita letak tepi, doktor. Itu kita tak masuk lagi, Nas. Lagi, doktor. Ini hanya asas saja. Jadi okeylah. Macam inilah. Secara purata satu kepala tu berapa harus kita letak ke tepi? 1,000 lah. 1,000? Wow. Itu rasional lah. Saya tanya Nas, kalau tahun lepas macam mana? Untuk barang sekolah sahaja, untuk ketiga-tiga anak Nas tu? Secara purata, alhamdulillah, sebab saya ada 2 anak lelaki juga. Jadi kos tu diringankan apabila abang dia dah membesar. Nasib baik adik dia tak jadi pengawas, jadi bolehlah kita turunkan. Itu ringankan kos sikit. Tapi secara purata dalam RM500, itu tak kira kos tambahan ataupun bulanan. Ini hanya peralatan sekolah dan sebagainya. RM500. Adakah anda semua setuju di luar sana ataupun tidak? Sila letakkan komen anda di Facebook dan juga YouTube. InsyaAllah kita bacakan. Kita berikan anda peluang, dan sementara itu kita akan berehat seketika. Kita akan berlintas langsung ke Kuching, Sarawak bersama dengan Hazrina Kasim. Panas dan hujan saya dengarnya, Hazrina. Macam mana keadaan di sana? Karnival, jom heboh. Mana yang digembar-gemburkan tu?
Hari pertama bertandang di tataran perayaan Kompleks Stadium Sarawak meraihkan Karnival Jom Heboh Segulai Sejarai Sarawak. Pastinya inilah kemeriahan yang kami bawakan pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Yang pastinya kita melihat suasananya cukup berbeza selepas 11 tahun kami tidak bertandang berjumpa dengan orang-orang Bumi Kenyalang, dan pastinya kemeriahan berganda yang kami bawakan pada 3 hari berturut ini. Dan sesuai dengan konsep yang dibawakan pada kali ini, kami nak bawakan kemeriahan yang ternyata dapat memberikan kegembiraan untuk orang-orang Sarawak sendiri. Ada pelbagai reruai yang disediakan di sini pada hari ini, termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia yang menawarkan penjagaan kesihatan gigi dan juga persembahan daripada kumpulan Baskers. Bagi mereka yang datang untuk 3 hari ini, anda juga berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah dan cabutan bertuah. Apa yang anda perlu lakukan, hanya datang ke booth ataupun reruai Jom Heboh ini, imbas kod QR yang ada untuk melayakkan anda memenangi hadiah menarik, terutamanya sebuah iPad. Sambil kita membeli pelbagai produk yang ditawarkan di sini juga, kami nak menjemput anda untuk sama-sama menyumbang kepada mereka yang memerlukan melalui tabung bersamamu TV3. Nak tahu maklumat lebih lanjut, anda pastinya boleh layari Facebook bersamamu TV3 dan menontonnya setiap hari Ahad jam 6.30 pagi. Dan kita melihatkan suasana sejak daripada jam 8 pagi tadi, pengunjung-pengunjung sudah mula berada di tapak karnival ini untuk sama-sama berkongsi kemeriahan yang ada. Dan kami juga mengharapkan anda terus setia bersama kami, orang-orang di Bumi Kenyalang ini. Selama 3 hari kami berkampung di sini nak mewarnai kemeriahan Karnival Jom Heboh untuk sama-sama anda juga mendapatkan kemeriahan yang ada. Yang pastinya setiap reruai menawarkan pelbagai produk perkhidmatan dengan menjanjikan kemeriahan persembahan yang cukup hebat. Konsert di malam hari juga akan mewarnai kemeriahan pada 3 hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Orang-orang Sarawak, ayo kita meriahkan Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Sarawak yang pastinya kami setia menanti anda untuk 3 hari ini. Itu saja yang sempat saya bawakan untuk jam pertama ini. Jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dari Bumi Kenyalang. Thank you Hazrina Kasim. Jadi kita kembali kepada diskusi kita, iaitu soal bajet hari raya ataupun alam persekolahan. Dan insya-Allah kita kalau ada soalan-soalan yang boleh dibawakan dari laman Facebook atau YouTube, kita berbicara di pelantar ini. Sementara itu kita teruskan dengan bajet saya RM500. Adakah itu terlalu sikit, doktor? Sebab doktor kata 1,000 saya dah takut. Nah, itu termasuk tak dengan bekalan makanan dia setiap hari? Tak masuk, tak masuk. Okey. Tak masuk. Amin. Alhamdulillah. Okey. So kita kena kira juga, Nas, kos belanja dia. Kalau dia ada sesi pagi dan sesi petang, berapa ringgit yang harus kita berikan. Dan kalau saya sendiri, saya akan include sekali lah dalam bajet persekolahan anak-anak tu. Maknanya dari segi kos pengangkutan, penyediaan keperluan asas, yuran-yuran tambahan, aktiviti-aktiviti. Sebab sekarang ni anak-anak kita dia terdedah dengan aktiviti kurikulum. Kelas berenang, kelas piano, kan? Dan ya, macam-macam. Dan kalau kita kata, tak boleh nak join sebab kita tak ada ni, kita pun tak tergamak. Betul tak? Jadi kita pun nak kalau boleh anak kita tu adalah serba boleh. Maksudnya akademiknya bagus, dalam aktiviti kurikulumnya je bagus. Jadi kita tak nak juga dia terlalu bergantung kepada gadget. Jadi bila kita approach ataupun kita menggalakkan dia untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti begitu, jadi ada nilai tambah lah ataupun kos tambahan yang kita perlu bersiap sedia. Dan kalau kita tengok trend sekarang ni, convocation juga diadakan di hotel-hotel. Itu pun kena letak ke tepi. Tapi itu bajet tambahan pula. Sebelum tu kita baca satu luahan hati daripada ibu atau ayah ini. Itu dia. Anis Aisyah berkongsi, tahun ini saya ada 2 anak yang akan bersekolah. Bajet sekolah untuk kedua-dua anak lebih kurang RM5,500 sebab si kakak memang dah private. Wow, private school. Perbelanjaan kasar RM3,000 termasuk pakaian. Si adik 5 tahun memerlukan yuran permulaan RM2,000 tak termasuk pakaian. Bajet raya mungkin dikurangkan. Baju kurung saya mungkin boleh pakai batik setiap ada. Alhamdulillah, sudahlah diri juga banyak kosnya. Siti Zulaiha juga berkongsi anak 2 orang bersekolah masuk tahun 2 dan Tarika 6 tahun. Juga ada kos di sana ya. Utamakan sekolah sebab persekolahan guna untuk setahun, jangka masa yang lama. Alhamdulillah. Raya setakat seminggu pun dah tak rasa. Betul. Terima kasih. Jadi di sini mungkin saya
nak bertanya lah. Doktor, saya angkat tangan. Okey, baiklah. Tanya soalan sikit. Kalau dikatakan alternatif kewangan tu mungkin masa terlalu singkat, tapi adakah ia wajar untuk kita memikirkan tentang aliran wang alternatif? Okey, baiklah. Untuk alternatif keuangan ni sebenarnya kalau kita nak mula, kita kena mula dari awal, Nas, supaya kita nampak hasilnya akan datang. Okey. Jadi kalau kita boleh merujuk kepada saya sendirilah ataupun pandangan saya, sekurang-kurangnya setiap ibu bapa, penjaga ataupun masyarakat di Malaysia lah perlu ada kecairan wang tunai sekurang-kurang 6 bulan gaji. 6 bulan gaji. 6 bulan gaji. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, maksudnya dalam jangka masa tertentu, dalam masa 24 jam mungkin diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi kita ada alternatif tambahan selama 6 bulan. Maksudnya kita nak memulakan hidup baru misalnya. Dan dalam kes ini antara alternatif lain selain daripada kita ada kecairan wang tunai di tangan kita selama 6 bulan, mungkin kita boleh tengok pelaburan-pelaburan sedia ada, misalnya yang berisiko rendah ataupun berisiko sederhana. Contohnya Amanah Saham, Bumi Putra ataupun simpan di tabung haji misalnya, ataupun mungkin boleh ada yang lebihan keuangan, mungkin boleh spend sikit untuk emas, simpanan emas, tapi kena pastikan simpanan itu adalah betul dan di-verify oleh bank negara. Scam-scam ni semua kita takut pula. Bahaya. Takut. Jangan. Tapi sekurang-kurangnya sediakanlah alternatif di mana berisiko dia, untuk saya risiko rendah lah. Janganlah kita gunakan pelaburan risiko tinggi, terutamanya kalau kita berada di ambang-ambang gitu kan. Satu strategi yang mungkin saya boleh sarankan, sebab kerana kita mula sekolah dan raya di tempat yang sama, selalunya aktiviti kurikulum ni dia akan hanya berkuat kuasa sebulan, 2 bulan begitu kan. Haruskah kita berbelanja untuk kurikulum dulu atau kita tunggu dulu? Mungkin sebab yuran-yuran dia lebih-lebih juga kan? Betul. Macam mana pula? Okey. Dia sebenarnya kalau bagi saya itu terpulang kepada kehendak individu lah. Sama ada kita nak menyimpan ataupun kita nak invest awal ataupun kita nak tunggu dulu. Itu terpulang kepada keperluan. Namun apapun bagi saya dalam segi bajet ataupun antara persediaan sekolah dan hari raya, libatkan seluruh ahli keluarga, Nas. Alhamdulillah, betul. Yes. Kena tanya apa anak kita perlukan, apa suami, apa ibu dan bapa kita perlukan supaya kita tahu dan perancangan itu ada awal. Atau mungkin saya boleh sarankan boleh buat bajet keluarga ataupun kita boleh katakan sebagai family planning lah ataupun family budgeting, supaya dekat situ kita tahu dan kita boleh explain kepada anak kita ini kos yang kita ada dan sebanyak inilah yang kita boleh spendkan untuk tahun semasa apabila ekonomi tidak begitu dalam keadaan baik. Baguslah Doktor. Batun ni memang menzahirkan komunikasi antara keluarga. Jadi jangan kita lupa saranan doktor yang kita sebut di sini, iaitu kecairan wang tunai, jangan lupa keutamaan kita sekolah dulu, baru hari raya mungkin kita kena hadapi realiti. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Umi Hamidatul Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan pengurusan dan pentadbiran korporat, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia. Tenang juga hati saya sikit. InsyaAllah. Okay, terima kasih Doktor sekali lagi, dan kepada anda para penonton, jangan ke mana-mana. Kita kembali di MHI dan kita hayati kemanisan hari Jumaat dengan wakaf, insya-Allah. Semuanya selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Farah nak kongsikan dengan kalian berkenaan dengan peluang infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu diperkenalkan Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Syekh Roslan, merupakan AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Terima kasih Ustaz bersama dengan kami hari ini. Okey, kita nak tahu juga bagaimana perkembangan pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang ini. Dah mulakan ke? Belum ke? Jadi bagaimana? Mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Fariha dan sidang penonton Malaysia hari ini yang dirahmati Allah. Pagi ini kita berbicara berkenaan satu peluang untuk kita memukir dan memahat istana di dalam syurga kelak, iaitu kempen ataupun program infak pembinaan Masjid Kota Warisan yang terletak di Kota Warisan Sepang Selangor. Dan kita bersyukur sebenarnya dengan adanya program infak pembinaan ini, para penonton boleh berinfak bagi memudahkan keperluan
32,000 penduduk Kota Warisan. Apatah lagi jangkaan penduduk akan meningkat kepada 100,000 menjelang 2030. Di samping pembinaan masjid ini akan memudahkan para musafir, para tetamu Allah, para haji yang transit di Kota Warisan kerana kedudukannya yang strategik di antara KLIA, Putrajaya dan Shah Alam Seremban. Dan ini adalah masjid yang bakal dibina, yang pertama bakal dibina di Kota Warisan, maka ia pasti telah menjadi satu keperluan bagi masyarakat di sana. Oleh itu, AJK Pembinaan digerakkan bagi membangunkan masjid ini yang berkonsepkan rahmatan lil alamin pada monumen dan pengamalan pengurusannya kelak. Dan saya yakin para penonton yang ada pada hari ini akan menjadi sebahagian penyumbang bagi pembinaan Masjid Kota Warisan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan bila Ustaz kata tadi bakal dibina kan, dan sangat-sangat memerlukan kemudahan ini di kawasan tersebut, saya nak tahu juga bagaimana dengan kutipan yang perlu diperolehi untuk kita membina, merealisasikan impian ini. Baik, insya-Allah. Kutipan terkini berjumlah 5.6 juta dan kos untuk membina masjid ini adalah RM25 juta. Walau bagaimanapun mengikut Pekeliling JAIZ, kita memerlukan 50% daripada kos yang sebenar untuk kita mulakan pembinaan. Jadi kita memerlukan 12.5 juta untuk kita mulakan pembinaan masjid ini. Justru dalam membuat kutipan, kita juga telah mendapat kelulusan daripada JAIZ, MAIZ, Perbadanan Wakaf Selangor serta pengecualian cukai daripada LHDN. Oleh itu, kurang luas tapak tangan nyiru kami tampungkan daripada individu-individu yang budiman, korporat-korporat yang dermawan bagi memasukkan kegembiraan ke dalam hati masyarakat penduduk Kota Warisan ini. Karena kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu 'alal muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati orang Islam. Mudah-mudahan hendak ulam pucuk menjulai, pucuk dicita ulam yang tiba. Oleh itu ada 4 kaedah untuk kita menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal dan mudah. Ketiga, pihak masjid juga menerima cek dan juga bank draft. Dan keempat, kita mengalu-ngalukan dengan besar hati untuk hadir ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan yang terletak di Jalan Megah Kota Warisan berhadapan Surau Jumaat Al-Hijrah Kota Warisan. Oi, saya dengar Ustaz berpantun, Ustaz. Seram saya. Okey, itu antara strategi yang kita gunakan kan untuk kita sama-sama melihat bagaimana rakyat Malaysia dengan mudahnya kemudahan diberikan untuk kita sama berinfak bagi merealisasikan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor ini. Tapi kita nak tahu juga, sama-sama kita kongsikan kelebihan sebenarnya. Kalau kita ni berinfak, apatah lagi hari Jumaat, Ustaz, kan? Boleh kongsikan kebaikannya juga. Baik, kelebihan dan kehebatan orang yang berinfak bersedekah ini. Nabi SAW gambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi melalui Sayyidina Anas bin Malik yang Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, ketika Allah Ta'ala mencipta bumi bergetar. Lantas Allah Ta'ala mencipta gunung dengan kekuatan yang diberikan kepada gunung menyebabkan bumi terdiam. Lalu para malaikat takjub dengan penciptaan gunung, lalu bertanya kepada Allah, ada tak penciptaanmu yang lebih hebat, lebih kuat daripada gunung? Lalu Allah SWT berfirman, ada, iaitu besi. Kita faham, gunung batu boleh diratakan dengan jentera yang diperbuat daripada besi. Malaikat tanya lagi, ada tak yang lagi kuat daripada besi? Allah berfirman, ada, iaitu api. Besi pula boleh menjadi cair dan hancur dengan panasnya api. Malaikat tanya lagi, ada tak yang lagi kuat daripada api? Allah yang Maha Agung berfirman, ada, iaitu air. Semerah manapun baraan api, nescaya akan terpadam dengan siraman air. Malaikat tanya lagi, ada tak yang lagi kuat daripada air? Allah SWT yang Maha Tinggi, yang lagi kuat daripada air adalah angin. Air di samudra nan luas serta merta boleh terangkat bergulung-gulung membentuk gelombang raksasa kerana kekuatan angin. Ternyata angin memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan unsur-unsur yang disebutkan tadi. Soalan terakhir malaikat, apakah sesuatu yang lebih hebat daripada angin? Lalu Allah Ta'ala yang maha gagah, maha dahsyat keagungannya berfirman, yang lebih dahsyat dari kesemua tadi adalah anak Adam yang menginfakkan harta dengan tangan kanannya tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Maknanya semua unsur yang disebutkan tadi tidak dapat mengatasi nilai sedekah yang ikhlas
daripada seorang anak Adam. Inilah kedudukan para penginfak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana prinsip sedekah itu disandingkan dengan iman. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu beriman dengan alam gaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian harta kurniaan Allah Taala. Maka apabila kita menjadi orang yang murah dengan sedekah, berarti adanya kejujuran dalam hati kita dalam mengesakan Allah dan membenarkan kerasulan baginda Nabi SAW. Nilai inilah mahar kita untuk kita meraih puncak kejayaan, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sama-sama kita ambil keberkatan pada hari Jumaat ini, kita sama-sama tambah lagi untuk kita berinfak bagi pembinaan Masjid Kota Barisan Sepang Selangor. Lagi 7 juta Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Syekh Roslan, merupakan AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Barisan Sepang Selangor. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak berbicara berkenaan dengan teraju aspirasi Simposium 2024. Alhamdulillah masih bersama kami di MHI dan pada kali ini kita ingin membawa satu wawancara istimewa dan kita fokus kepada pemerkasaan ekonomi Bumi Putra. Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 bakal diadakan 29 Februari hingga 2 Mac dan satu komponen penting yang bakal dibawa adalah inisiatif yang dinamakan Simposium Teraju Aspirasi. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang hal ini, dipersilakan Tuan Junaidi Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Teraju, bersama-sama kita. Spiffy in the suit as well. Thank you, sir. Terima kasih kerana bersama kita. Terima kasih, Nas. Terima kasih kerana sudi menerima kami. Teraju. Untuk Teraju sentiasa. Kerana saya signifikans Teraju ni untuk mengajukan program Simposium Teraju Aspirasi untuk Bumi Putra di luar sana. Mungkin Cik Junaidi boleh ceritakan dahulu tentang latar belakangnya sedikit tentang Teraju. Sedikit pengenalan dulu, yes. Nas. Ya? Okey, sejak kami ditubuhkan dalam tahun 2011, telah banyak Teraju menjalankan pelbagai program, inisiatif dan intervensi strategik selaras dengan mandat untuk Teraju sebagai peneraju, pemacu dan penyelaras program-program inisiatif ke arah pembangunan dan pemerkasaan sosioekonomi Bumi Putra di seluruh negara. Jadi dalam kami menjalankan program-program tersebut, telah banyak data, kajian dan juga informasi yang telah kami kumpul dan ke arah satu penyelidikan dan analitik yang kita jalankan melalui unit analitik data dan teknologi maklumat kami ataupun Research Analytics and Information Technology di bawah Teraju. Dan simposium ini merupakan satu usaha untuk kami berkongsi maklumat dan apa pengetahuan umum berkenaan dengan sosioekonomi Bumi Putra. Ia akan menampilkan tokoh-tokoh daripada setiap pelosok segmen ekosistem Bumi Putra, dan masuklah tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh korporat yang kami jemput dan juga muka-muka daripada segmen startup ataupun syarikat-syarikat pemula. Jadi khususnya untuk pengikut-pengikut ataupun penggiat-penggiat industri Bumi Putra untuk sama-sama menimba manfaat dan pengetahuan. Di atas satu pelantar. Di atas satu pelantar, ya. Jadi nampaknya di sini kita mendapat maklum balas daripada pelbagai lapisan pemegang taruh, ya. Dan kalau kita nampak dunia yang semakin moden ini, data menjadi komoditi untuk segala-galanya, untuk kita mengetahui di mana kita berada dan di mana halah tuju kita sebagai kaum Bumi Putra. Jadi di sini saya difahamkan Tuan Junaidi ada cerita tentang analitik data daripada unit istimewa ini. Boleh terangkan sikit tentang kajian-kajian atau apakah insights yang dapat dibawa untuk simposium ini? Melalui unit kajian dan analitik kami, dan kita telah seperti yang sebut tadilah, kita dah banyak mengumpulkan data. Apa yang pentingnya, data ini diperlukan untuk kami gunakan untuk merangka dan mencorak program-program, inisiatif-inisiatif dan juga dapat kami mengenal pasti jurang-jurang yang masih wujud. Di dalam pihak kajian melaksanakan berbagai inisiatif sejak tahun 1965 dan sebelum kemerdekaan lagi, berbagai inisiatif agensi-agensi telah ditubuhkan. Jadi di dalam usaha tersebut
ramai yang telah berjaya, ramai yang telah menimba manfaat. Namun masih lagi terdapat jurang-jurang di dalam ekosistem bangunan sosioekonomi Bumiputera. Jadi dengan itulah kami di Teraju mengambil usaha untuk mendalami jurang-jurang tersebut, mengenal pasti dan mendalami supaya kita dapat menggunakan apa-apa maklum balas dapatan dari segi input dan data dan juga informasi untuk kena gunakan untuk mencorak program-program dengan lebih tepat. Supaya kita mampu menyelesaikan atau menangani apakah isu-isu semasa. Sebab dia boleh katakan evolusi lah. Apa yang mungkin relevan 10 tahun yang lepas mungkin tak relevan lagi sekarang. Betul, tepat sekali. Sekali. Jadi di sini apa yang kita nampak, kesahihan data tu sangat penting. Apa yang saya ingin bawakan mungkin data yang pernah dikongsi dengan rakyat Malaysia baru-baru ini, seperti peratusan kaum Bumiputera dalam bidang-bidang profesional. Ya, boleh mungkin kita ulaskan di sana sikit dan apa kerangka yang mungkin dapat dibina dengan simposium. Betul, dalam usaha kami menyediakan maklumat-maklumat yang bersesuaian dan juga boleh digunakan oleh kaum Bumiputera sebagai penanda aras. Kita telah melangsungkan banyak kajian dengan bekerjasama rakan-rakan kolaborasi dalam bentuk agensi-agensi kerajaan yang lain, agensi-agensi pemandat Bumiputera yang seangkatan dengan Teraju, dan juga institusi-institusi pendidikan. Jadi dari situ kita menggunakannya untuk menapasti jurang-jurang seperti yang saya sebut tadi, contoh di dalam bidang pekerjaan dan contoh di dalam menapasti jurang pendapatan. Itu satu data. Dalam jurang pendapatan. Apa yang kita perlu, apa yang kita nak katakan kita berpaut pada adalah peluang menjana pendapatan. Itu yang terutama sekali. Melalui peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan. Baiklah. Jadi itulah dua apa yang kata anchor kita boleh sebutlah kan. Dua anchor dia untuk kita membawa agenda pemerkasaan ekonomi kaum Bumiputera ke depan. Jadi mungkin untuk kita menutup wawancara ini, bolehkah rakyat Malaysia di luar sana, kaum Bumiputera di luar sana yang mungkin ingin menyuarakan pendapat atau keluhan dalam simposium Teraju Aspirasi ini? Simposium kami akan disiarkan secara Facebook Live dan di samping itu para penonton siapa sahaja yang berminat tidak terhad kepada kaum Bumiputera bagus, boleh mengikuti melalui Facebook Live kami, Teraju Official. Teraju Official ya. Jangan jadi yang lokal, cari yang official sahaja. InsyaAllah. Mungkin kata-kata terakhir untuk rakyat di luar sana, mungkin kita harus cakna akan perubahan ekonomi yang dilalui Malaysia sekarang ini. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia ya. Dan insyaAllah kata-kata terakhir daripada Tuan Junaidi buat penonton kita. Silakan. Saya nak tambah apa yang nak sebut tadilah. Sebab apa usaha yang kami langsungkan ini adalah selaras dan sejajar dengan aspirasi kerajaan Malaysia sekarang ini di bawah konsep ekonomi madani. Ia bukan sahaja terhad kepada pembangunan sosioekonomi Bumiputera, malah ia pembangunan sosioekonomi Bumiputera tersebut akan menyumbang ke arah pembangunan negara. It's about nation building, national development. Tepat sekali. Thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita Tuan Junaidi Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Teraju, dan semoga terus memacu ekonomi untuk kaum Bumiputera. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, kita bersama dengan Puan Fariha kita yang lonely di sana. Fariha, apa kata kita tutup siaran atau tutup siaran kita hari ini? Tutup tirai pada hari ini. Tutup siaran. Awak saya nak kata saya lonely sangat. Awak nak kena teman saya sekali kat sini. Okey. Apa-apa esok kita cutikan Sabtu dan juga Ahad. Lepas tu hari Isnin jangan lupa untuk bersama dengan Malaysia hari ini kita teruskan bawa pengisian yang sangat menarik untuk kalian. Kebersihan kedai mamak. Kepada kalian suka melepak di kedai mamak. Kita sudah bercerita kadang-kadang. Kita nak bercerita pasal yang panas-panas kebersihan. Betul. Panas begitu. Saya tahu ada di luar sana. Mamak ni memang biasalah. Kita semua pergi mamak. Tapi kadang-kadang ada juga mamak kita duduk, kita nak pegang meja tu pun melekit-lekit. Okey. Sejauh mana? Sebab kita tahu orang Malaysia memang itulah dia. Kalau kedai mamak, tak Malaysia lah kalau tak lepak mamak. Betul. Baiklah, dan untuk kita menggulung rancangan kita pada hari ini, dah bersedia untuk bajet sekolah, Fariha. Wow, okey. Kita kan baru dapat bantuan RM150. Betul. Berapa untuk seorang anak. Jadi alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat menambah jugalah kan. Betul lah juga. Tapi kalau kita dapat RM150, kita belanja RM350 untuk baju-baju sekolah. Tapi apa-apa bantuan memang kita terima dengan tangan yang terbuka. Baiklah, semoga anda semua di luar sana
bersantai-santai di Jumaat yang mulia ini. Ya, betul. Sabtu hari. Jangan lupa tau. Karnival Jom Heboh orang-orang Sarawak. Mari segulai sejarah. Kita meriahkan Karnival Jom Heboh di Sarawak nanti. Pagi hidup Ageng Kelaban. Saya Naz Rahman. Saya Fariha On. Bye. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat pagi. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد